salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Saya adalah Herbert Kurung Tababia. Hari ini adalah 29 hari bulan Disember 2021. Saya berharap video ini dapat dilihat oleh semua rakyat yang cintai negara ini, negara Malaysia, tanah air kami semua. Kami rakyat Malaysia, bila ada masalah, bila ada penyelewengan, sebagai rakyat Malaysia derata, kami buat aduan kepada kerajaan, kepada orang politik, kepada menteri-menteri. Kenapa kita buat aduan? Disebabkan menteri, disebabkan kerajaan mewakili kami. Dan kami juga buat aduan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Kami ada hope. Kami ingat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia ini, kalau you ada bukti yang cukup, ada saksi, ada mangsa, ada aduan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini, SPRM, mereka akan membantu anda semua. So berharap semua menteri, termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, nampak video ini. Kita nampak kegagalan semasa banjir di Selangor ini. Rakyat tunggu berhari-hari untuk kerajaan hurufkan bantuan dan juga menyelesaikan masalah dengan kadar segera. Tetapi kalau apa yang kita nampak, banyak itu politik, orang politik keluar wayang-wayang. Ini yang menyebabkan kami sebagai rakyat Malaysia, kami sakit hati. Bukan rakyat Malaysia nak bangkit lepas itu di Facebook marah-marah kerajaan. Disebabkan kerajaan dipilih oleh rakyat majoriti. Kita bukan nak gaduh, kita nak komplain. Tetapi kalau orang politik sibuk merebut kuasa sejak tahun 2018 Mei sehingga hari ini, kami pun sudah tukar tiga orang Perdana Menteri. Tetapi bila sudah tukar Perdana Menteri, pada rakyat Malaysia, we hope for the better Prime Minister. So saya harap Datuk Seri Ismail Sabri, apa yang telah berlaku di Malaysia hari ini, kami hari ini nak buat satu bukti. Kepimpinan Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM telah gagal melindungi ataupun protect rakyat, walaupun rakyat telah dianiayai oleh banyak pihak yang telah nyawa mereka telah diancam. So video ini, Azam Baki, tolong tengok sini. Kami telah sudah buat aduan sejak tahun 2017, 18 beramai-ramai pergi ke SPRM untuk buat aduan. Apa yang dikatakan oleh pegawai awak disebabkan kes kami telah melibatkan banyak orang besar, ikan paus. So tolong panggil kita sabar, balik tunggu. 1, 2, 3. Hidup rakyat Malaysia! Hidupkan kerajaan baru! Hidupkan SPRM baru! Tangkap pembantu tipu! Tangkap polis, tutup kes kita! Siasat pegawai polis, tutup kes kami! Hidupkan Malaysia baru! Terima kasih! Lepas itu, kami after 1 year plus, kita balik tanya apa perkembangan kes kami. Anda yang pegawai anda cakap kes sudah tutup.
sudah tutup. Dan tahun 2018 kami juga buat aduan yang untuk menjamin penduduk saya dipilih sebagai pemimpin di sini 500 keluarga. Saya adalah tanggungjawab untuk melindungi nyawa mereka. Dan saya nak bagi tahu, saya dari latar belakang keluarga saya, bapa polis, abang polis, keluarga polis. Dan saya juga merupakan bekas pengetua tadika di Bukit Mertajam, di Pulau Pinang. So, bila saya dipilih sebagai pemimpin, kami sudah nampak bangunan ini telah mempunyai masalah yang tidak masuk akal. Tuan-tuan dan puan-puan, bangunan ini diluluskan pada tahun 9 September 2016. Bagi arsitek Sulutara, arsitek tahu kita tak agree ini CCC. Kita mau dia revert our CCC. Buat yang CCC yang betul kena pasang balik semua safety equipment kepada kita orang. Agree tak? Put up tangan bagi pengurusi pengarah Sulutara arsitek tahu kita tak agree. Apa sudah terjadi untuk mengelakkan kalau you beli rumah, you beli pejabat, sekiranya pemaju tak sempat serahkan rumah atau unit premises pejabat kepada anda, sudah overdue. Itu masa dia kena bayar pampasan untuk kelewatan bagi serah rumah 10%. Untuk mengelakkan pemaju kena pampasan ini, kita terdapat pegawai-pegawai yang melibatkan dalam perumahan, kerajaan tempatan, bomba, semua telah dikautim. Sedang cakap dirasuah dan salah guna kuasa, melususkan CCC. Dan bila saya pindah masuk sini, saya mai sini, saya nampak tuan-tuan dan puan-puan, bangunan yang ada 23 tingkat ini. Atas ini. Baik. Tunjuk atas. Ada boleh nampak? Ya. Ada? Besar. Baik. Balik sini. Tuan-tuan dan puan-puan, lasuah di Malaysia ini sudah tak ada batasan. Ini mereka kerja atas nama syaitan. 23 tingkat, 3 blok. Tidak ada seberang pemadam api, fire extinguisher. Sehingga hari ini tidak ada seberang pintu rintangan api. Sehingga hari ini terlupa pasang 3 hingga 5,000 sprinkler. Pada masa itu juga, semasa CCC diluluskan, tidak ada sebarang alam. Adakah ini? Saya malu tau. Bila saya cakap dengan orang tak percaya. Mana ada manusia percaya ini semua? Kalau you cakap dengan babi, you cakap dengan India, dia pun tak boleh percaya. Setahap mana pengurusan pentadbiran kleptokrasi telah berpengaruh kami. Kalau you mau rasuah, kita tak kacau lah. Ini sudah open, Malaysia tahu. Banyak government servant rasuah. Banyak, saya bukan cakap semua. Kalau you tak rasuah, okey, you ikut ajaran Tuhan. Kalau you rasuah, malulah. Kalau malu, you mau rasuah, you pergi buat. Bila orang sudah buat aduan, tengok kes. Kalau kes ini melibatkan nyawa 500 keluarga ke atas, you lagi mau salah guna kuasa, you lagi mau tutup. Tengok langit ni, tengok atas. Ada Tuhan, betul ya? Kita sembahyang, tidak kira kita sembahyang tiap-tiap hari, 1 kali, 2 kali, 5 kali. Kenapa kita mau sembahyang? Kita sembahyang sebab bukan kita mau sembahyang-sembahyang. Kita sembahyang disebabkan kita nak bagi tahu kita hari ini menunaikan ajaran Tuhan. Kita buat sesuatu yang digembirakan oleh Tuhan. Tuhan bagi kita tahu kita kena buat ikut kitab-kitab agama masing-masing. Semasa di sekolah, saya pernah kaji sejarah Islam 2 tahun. Saya tahu
Tuhan ini adalah satu. Yang telah pengaruh saya sudah lama. Dan Tuhan ini, kita tahu ada Khalifah Omar, Osman, Abu Bakar, Ali ni. Kenapa saya digelar burung ababil? Sebab saya memang, kita tengok itu kitab burung ababil yang menjaga. Ini agak otak kabang Arab Saudi hari ini. So, kenapa kita kena ada SPRM? Datuk Seri Azam Baki, kenapa kita mahu SPRM? Kalau SPRM tak berani siasat, kenapa kita mahu SPRM? So, please lah, otak manusia kena ikut ajaran Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong tengok apa sudah terjadi. Baik, bagi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ada power room. Ini kabel semua. Ini ada pipe PVC. Tengok, kenapa power room ada pipe PVC? Ini satu transformer room, bilik MNE, mechanical engineer. Yang di dunia ini only one masuk, bukan Malaysia record. Berjenis record yang ada PVC dengan ini transformer room. Dan bila ini pipe PVC menitik, pernah menitik di sana. So saya sudah komplain. Dan bila kena ini transformer room ini akan meletup. Bila meletup, habis. Ini api akan ikut PVC naik terus masuk ke toilet semua bilik. Semua ini unit terus naik ke tingkat 23. Kami buat aduan. Mai. Azam Baki, you punya pegawai, you macam mana you nak pergi rasa? Kita tak kacau. You mau tiap-tiap hari pergi, you nak pergi tutup kes, ini anjing kicing kes, kita tak kacau. Tapi, ini harimau dah. Bila yang buat jahat, saya lawan tiap-tiap hari sehingga saya boleh tahan 5 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, apa sudah terjadi di Malaysia ni? Lasua kena ada batasan, betul ya? Layak tahu. Lasua tak ada batasan, habis. Kalau lasua tak ada prinsip, ini sudah tak betul ya tahu. You make your God marah tahu. Make itu Tuhan marah. Faham? Sebab itu Tuhan kasih mandat. Saya datang ke sini, saya lawan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan gaduh. Kita sakit hati. 5 tahun sudah tukar 3 ketua Pesuruhanjaya SPRM. Satu tukar, main Latifah Koyak. Satu lagi tukar, satu main, satu lemah. Tak buat kajian, tunggu pension, pergi pentas, cakap SPRM. Kita kena ada transparansi, ada ketulusan. Pentas cakap integriti. Kita kalau yang berani main SPRM, buat laporan, kita mesti ambil tindakan. Lepas itu, kenapa tak ambil tindakan? Tuan-tuan dan puan-puan, sini ada 500 keluarga. Mereka kata dengan saya, Disember 29, 2016, ini Muhammad Razali Zamai sudah disahkan bangunan ini tidak ada sebarang unit pemadam api. Ini fire extinguisher. Semua tak ada. Power room tak betul. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan, bangunan ada 528 unit di atas. Tak ada sebarang unit alam. Tak ada sebarang unit pemadam api. Alam, tak ada langsung fire extinguisher. Sprinkler, sebab kita itu komersial lah, kadang cakap komersial. Fire detector. I think bomba yang mai checking tu officer buta ni aja hantar orang yang buta datang sini lah. Sebab tu, ini sebab kita sudah follow up. I think I nampak ada banyak masalah bomba. Kita tak sesuai cakap di tempat ini. Let me go to you to bomba boleh ya? Sekarang macam ni, fire extinguisher bomba sudah bagi kita boleh, sebab kita dah sampaikan ini video kepada Jabatan Bomba, kita boleh cakap thank you kepada itu pengarah bomba kan? Terima kasih. 1, 2, 3, terima kasih bomba. Tapi bomba
Supaya Indonesia tak cukup, kita bukan beggar, betul ya? At least kita minta alam boleh ya? Siapa mau alam angkat tangan? Siapa tak mau alam angkat tangan? Sekali lagi ini serius, memang sebab alam bukan senang nak kita. Siapa mau alam angkat tangan sekali lagi? Kalau tak ada alam, kita mau fight kan? Mau fight kan? Kita fight, kita tak bertolak langsung kepada alam. Kita tak bertolak langsung kepada Allah. Sehingga hari ini, walaupun mereka sudah main pasang pemadam api dan dengan alam, tetapi lagi kautim, mereka terlupa pasang sprinkler, terlupa pasang fire door, pintu rintangan api. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda tahu bangunan ini bukan terlupa pasang, bukan terlupa pasang 20 unit pintu rintangan api. Bangunan ini mengikut Uniform Building by Law Schedule 10 jadual ke-10, mereka terlupa pasang lebih kurang 2,000 unit pintu rintangan api. Kalau sini arkitek boleh nampak video ini akan faham. Bangunan ini dilulus adalah komersial, perniagaan sud. Dan bangunan ini kalau ikut komersial adalah diwajibkan pasang sprinkler di koridor dan juga setiap unit premises. Tuan-tuan dan puan-puan, bangunan ini terlupa pasang 5,000, 3,000 hingga 5,000 sprinkler. So, bukti ini tak cukup. Ada baki? Tak cukup. Ada baki? Kita sudah buat laporan SBIM sejak 2017, 18 bawa banyak-banyak orang lebih, 19 dan baru-baru hari kemerdekaan. Bila you duduk rumah, saya memang anak bini, saya kena di sini PSBIM buat laporan. Tetapi you memang pegawai cakap 3 minggu akan keluar ini nombor rujukan. Hari ini sudah 3 bulan lebih. Apa-apa pun tak nampak. Oi, ini bangunan saya satu orang duduk. Ini 500 keluarga tahu. So, tengok macam mana Malaysia buat rasuah. Bangunan ini dilulus besar macam ni, dapat Malaysia lekor lah. Tidak ada pemadam api, tidak ada loteng, tidak ada alam, tidak ada button. Untuk semasa nak kecemasan berlaku kebakaran besar-besaran, nak lari. Tak ada. Nak rasuah, kena guna otak, bukan guna punggung. Macam orang Cina cakap, kita ada satu tuapan tau, ini kuitia basah, you nak pil, itu ada orang cakap law, you can law dia ada goleng-goleng. You pun nak guna otak mah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa building ini tidak berani siasat? Sebab building ini chairman dia siapa tahu? Ketua Polis Negara, bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Dia boleh buat apa saja. Dia boleh buat money game, tipu orang Malaysia, jadi penasihat itu money game. Jadi itu apa dah? Itu chairman money game, company money game. Dia tipu orang China, Singapura, dunia, Allah Sabi, India, Indonesia, Thailand. Boleh pergi jauh tak orang kita nak masuk ni? Ini adalah koperasi koperasi. Dan saya dah jumpa dengan Timbalan Pengarah KP di KNK. Dan saya tengok dia banyak bisnes dia di luar negara. Jadi saya rasa tak akan menjadi masalah kalau orang buat investment. Ya, insya-Allah. Ramai orang kita. Sebab banyak yang kebanyakan yang bukan Malay lah yang masuk ni. Ramai. Tapi sekarang ni
belum cukup ramai lah. Tak cukup Sekarang ramai lagi lah. kita cuba Baru tan lagi Sri lah. ni Tapi nak banyak daripada yakinkan Indonesia. orang. Banyak daripada Indonesia. Yang orang Melayu daripada Indonesia ramai. Kan pasal dia bila bermula di China. China. Lepas 8 bulan baru dia puting balik. Itu hari masa dia buat makan itu, orang Indonesia pun datang. Orang kat sini tu kan. Indonesia ramai orang. Itulah nak yakinkan orang kita ni kan, jumpa Tan Sri ni insyaAllah lah kan. InsyaAllah, Just not money game ke kan. Tak. Pasal saya benda tu saya suruh check dengan Bank Negara. Yalah. MBI pun saya tu Bank Negara check. Saya suruh Bank Negara check dulu. Kata saya tak bagi pasal. Apa lagi nak tanya? Betul lah. Jadi memang dia betul lah yang di Nasdaq tu ada orang kata macam tampal gambar. Tak. Saya kira saya dengan anak saya berdua. Betul eh? Okey, Dulu. alhamdulillah pergi dulu tak apa lah. Yang kira Saya jumpa dengan orang di sana. Tengok apa bisnes yang dia orang buat. agak-agak bila dia pelajaran dia tu tersebut? Bulan 8 ni insyaAllah. Bulan 8. Pelajaran yang mana? Nasdaq tu. Listing. Kata September. Bulan Ogos kan? First September. 8-9 eh? Memang dah confirm dia tu. Confirm? Dah sign agreement. Dah sign? Dah sign. Semua dah sign? Saya agreement. Semua? Dia takut macam yalah macam MBI pun kata nak listing tiba-tiba tak jadi. MBI dah listing. Dah listing. Dah. MBI tak listing tapi company bawah dia dah listing. Company bawahnya. MBI belum listing lagi. MBI lah yang tak listing. Tetapi yang dah listing company bawah MBI itu saya chairman. Itu company buat makanan binatang. Ya. Di Bursa Malaysia. Di Bursa Malaysia. Oh. Bukan Nasdaq. Bukan di Nasdaq. Bukan Nasdaq, itu Bursa Okey, Malaysia. dan ke Antasari ni kalau dia dah launching nanti ada peningkatan ke value kita? Yang bagi dia, memory ke dia yang dia bagi kepada kita 5 Semua kau tim. Tapi saya nak bagi you tahu, Tan Sri Musa Hassan, you tipu orang, saya tak kacau. Tapi saya beli rumah dengan anda, dengan awak punya company, saya tak hutang you 1 sen pun. Uniform bylaw cakap kena buat ini semua, you kena buat. You jangan guna ini kedudukan, ini pangkat, kasih orang susah 4 tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana mereka kawal ini semua? Mereka menggunakan arkitek dunia, International Union of Architects (UIA), Tan Pei Ying cakap ke semua ini adalah tidak salah dan baseless and unfounded. Lepas itu, dengan Tuhan, kasihan Tuhan, kami telah menang dalam kod mahkamah pada tahun 2019 di bawah yang Alif Datuk Hadaria telah menggesahkan bangunan ini adalah komersial. So, arkitek dunia Tan Pei Ying telah buat laporan palsu, bukan menganiaya saya, menganiayai penduduk 500 keluarga. Ini bukti. Ada lagi. Jangan tengok report, mai. Nih, tunjuk darah. Ada lagi. Gunanya kepala, orang kata kepala udang, otak, kepala apa? Udang, otak. Ada ini bahaya. Nak cover? Nak cover sampai bila? Tangkap terus ini orang. Dia buat Malaysia malu. Dia gunakan kedudukan dia cover syarikat Tan Sri Musa Hassan. Dan memintalah, tolong siasatlah, money game lah. Money game macam mana sehingga hari ini seluruh Malaysia tahu, seluruh dunia tahu. Tan Sri Musa Hassan melibatkan skin cepat kaya. Tipu semua orang yang terlibat mangsa-mangsa skin cepat kaya. So, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya marah? Selepas saya bocorkan ini semua, Balai Polis Bukit Mertajam, Ibu Pejabat Daerah Seberang Perai Tengah, di bawah kepimpinan Tuan Nirus, ada kereta mewah, motorbike besar. Tak tahu pun kenapa, bolehlah dia jadi OCPD mah. ACP yang kaya raya. Okey, patut di Malaysia kalau pangkat tinggi duduk rumah besar-besar
anak pergi luar negeri, patut. Saya ni bapa, abang polis, kita polis pangkat tak besar, okey, kita tak kaya raya. Tetapi saya sudah bagi you tahu, saya dari keluarga polis. Jangan buat kes palsu. Kalau you buat kes palsu, you menyebabkan nama baik keluarga polis saya. Jadi malu, saya akan lawan balik. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak balai polis buat berapa kes? Saya dengan penasihat saya, dengan DPP Pulau Pinang, semua kes tak betul. Tak ada patah betul, mereka bawa lepas itu sue. Tak sue saja. Semua 9 kes jenayah sudah kalah. Mereka kalah. Tuan-tuan dan puan-puan, DPP sue you orang dengan saya penasihat, bukan satu kes mau menang, naik kes kalah. Dan lepas itu sudah tak boleh. Jadi tekanan-tekanan akhirnya digilakan saya. Saya dapat sertifikat orang gila. Saya bagi tahu doktor tahu ini semua tak ada orang percaya. Tak ada orang percaya. Sebab mereka ada laporan tanpa izin. Mereka ada laporan bomba. Tapi saya digilakan. Sebab tu di Tuhan kita gila. Saya tanya Tuhan, Tuhan, saya ikut ajaran awak. Macam mana juga jadi saya gila? Apa yang salah saya tak mau ambil? Tawaran mereka di balai polis 500,000 semasa pemandu di dalam bilik siasatan. Macam mana pemandu boleh di bilik siasatan polis semasa siasat saya? Ada ini salah. Selepas ini, hal ini saya tahu Tuhan kasih saya segila ini. Dia nak melindungi saya. Kalau tak nak, saya sudah mati 3 tahun yang lepas. So, terima kasih. Thanks God. Terima kasih Tuhan. So, Abang Baki, you tanya you balik. Orang pegawai FBI tengok sini semua. Adakah pernah ada awak lasuak? Kalau tak pernah buat, bagus. Kalau ada, lasuak kena guna otak. Ini nyawa. Ini nyawa. You sekarang panggil babi tapi ginja. You tanya, babi pun tahu. Ini tak betul. You pergi cari itu babi bukit. Babi bukit pun tahu. Ini tak betul. Nak tutup apa? Nyawa tahu. Tutup sampai pensiun. So di sini saya sabar. Saya sabar Datuk Seri. Sekarang saya guna Datuk Seri ya. Adam Baki. 1 minggu 7 hari. Siasat. Tak siasat. Saya ambil lawyer. Sue SPIM. Saya bawa banyak orang. Sue SPIM. Sebab SPIM gagal melindungi rakyat. SPIM jadi SPIM Suruhanjaya kawal penjenayah Malaysia. Malulah. Kalau you tak berani letak jawatan, cari orang yang sesuai, lantik jadi ketua SPIM, siasat kes ini. Di Malaysia ni, undang-undang, siapa melanggar undang-undang juga haluslah didakwa. Macam mana Tan Sri Musa Hasan boleh buat ini macam semua? Sebab apa? Duit banyak, skin cepat kaya. Sebab apa? Kuasa banyak. Tapi macam mana pun, dia pandai kela ada kuasa kedudukan. Tapi dia macam mana pandai pun, dia tak boleh lawan kuasa Tuhan. Ini semua kantai, bongkar. Tolong viral sehingga syarikat pemandu ini kena disiasat. Macam mana Tan PI boleh buat laporan palsu, arkitek Malaysia palsu. Macam mana pegawai Datuk Zamli dari Integriti Jawatan Kuasa Bomba, Datuk Zamli boleh buat laporan palsu menyatakan semua ini tidak ada masalah di Apple 30-201 night. Bila dia main building ni, tengok masalah ni, power ini semua. Dan macam mana Lembaga Turutara Malaysia, Fang Yu Hin boleh buat laporan menyatakan masalah ini tak ada masalah. Bila tak ada masalah, saya digilakan. Saya dihantar Tanjung Rambutan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada ini adil. Saya hantar di Tanjung Rambutan, saya masuk hospital gila 3 kali. Apa yang saya cakap, jadi tak ada orang percaya. Sebab itu, nasib Tuhan dari ini, saya jadi JMB sini, saya buka untuk orang tengok. Kalau Datuk Seri Zamli ini tidak ambil tindakan, semua SPI pegawai malu.
tuan-tuan dan puan-puan, siapa itu rakyat? Datuk Seri Idham ni hanya government servant, penjawat jawatan kerajaan. Dia boleh pension, tapi itu apa itu SPRM? Kita rakyat bos, kita tak pension. Kita rakyat bos, kita tak pension. Kita akan monitor. Ini SPRM adalah miliki rakyat Malaysia. 33 juta million rakyat Malaysia. You hanya duduk sana, kita lantik you sana duduk. Jangan ingat you sudah besar sangat, boleh bermahala jalan lah. Kalau 1 minggu you tak buat checking, naik tangkap saya, sudah bermakna you terlibat dalam skandal ini. Azam Baki, adakah you terlibat dalam skandal ini? Kalau tidak, ambil tindakan. Ini pegawai SPRM, kita kena ikut ajaran Tuhan. Tak betulnya walaupun atasan panggil buat, make complaint. Kita sayang Malaysia, tapi Malaysia ni orang politik, orang ini pegawai tak sayang kita, kita kena tuntut lawan balik. Ini saja. Kita bukan nak komplain kerajaan Malaysia government. Kita cinta, kita pilih. Tetapi yang gaji tinggi-tinggi, to be fair, buat kerja untuk rakyat. Mau rasuah, rumah besar-besar, rakyat tahu. Tapi bukan rasuah sampai memperjudikan, menggadai nyawa 500 keluarga. Sakit hati. Viral. Saya guna nyawa, saya talent tak sedih bersahabat. You botol-botol you ni orang jahat. Bina berguna ini. Pengucut. Sehingga ini tak berani main jumpa saya. Pengecut. Lepas itu ada maki, you nak cari bila pengecut you sendiri pilih. 1 minggu tak ada. Saya panggil lawyer, sue SPRM. You boleh menang? Tak boleh. Saya ini lawan bukan atas saya satu orang. Saya lawan ini, saya buat video ini, saya bukan untuk kepentingan diri saya. Saya buat video ini disebabkan saya sebagai pemimpin sini, saya untuk memastikan nyawa-nyawa keselamatan 500 keluarga dapat dijamin. Terima kasih. Thank you. Tambah sikit. Azam Baki. You tak siasat. Saya ini harimau, bukan anjing biasa. Burung God. Burung Arabia. Saya lawan harimau. Semua dunia tengok. Macam mana ini semua tak pasang. Ada sebab. Kalau tengok kita malu. Kita malu sebagai rakyat Malaysia. Macam mana pakar-pakar bomba, pakar-pakar arkitek Tan Pei Ying, pakar-pakar ini apalah, itu you Fangfip apa nama, semua buat laporan palsu, tak tahu malu tau. Mereka tak tahu malu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini power loom, tuan-tuan dan puan-puan nampak. Ini power loom, saya tunjuk. Seluruh Malaysia tengok plan ni, plan kelulusan bangunan kerajaan authority, ada bilik NNE, KTMB transformer room. Okey, ada nampak? Ada. Plan bomba, mereka bersubah dengan mechanical engineer, consultant dan arkitek dan pemaju. Mereka lukis bilik NNE ini adalah bilik permainan kanak-kanak. Mereka telah bersubahat dengan pemaju untuk menjibatkan kos pembinaan yang banyak. So pembinaan banyak, curi kos. So sebab itu PBA pipe semua turun di sini. So ini adalah satu orang cakap tau, kerja syaitan lah. Kerja syaitan, dek. Tangkap kerja syaitan, tangkap saya. Kerja syaitan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini rasuah, you tak boleh imagine di Malaysia ni. Ini bomba punya plan dari tingkat 8 hingga 22 tingkat. 23, 22. Ada
45 tingkat. Okey, di atas. 3 blok. Tuan-tuan seluruh Malaysia tengok macam mana bomba tak berani tangkap pemaju tau. Tak berani tangkap Syarikat Tan Sri Musa Hasan yang itu director semua. Disebabkan dalam bomba plan kita cari tak ada sistem bomba. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau you lukis sekolah, you mesti ada sekolah, betul? Kalau you lukis hospital, you kena ada hospital. You lukis satu babi, dia mesti ada babi sana, betul? Tetapi plan bomba tak ada sistem bomba. In Developer Act, that means HDA. Tapi sekarang kita find up, Kementerian Perumahan cakap kita tak under HDA sebab sehingga hari ini adalah pejabat. That means kita kena pergi ambil lawyer. Kita akan tengok balik apa keperluan yang perlu ada kepada bangunan ini. Tuan, Power Loom takkan buat semasa CCC, selepas CCC. Jangan. Power Loom. Power room. Memang agak terkonfirm. Tapi itulah apa yang diterima oleh laporan oleh Ibu Pejabat. Macam ni lah, kita sudah meeting ini, hari ini Tuan you bincang dengan you punya pegawai tengok apa solution. Okay. Itu aja, orang yang buat salah kena ada tindakan undang-undang saja. Ini Tuan. Ini sudah timbul satu question, persoalan. Kalau berlaku kebakaran di tingkat semua tak ada itu pintu rintangan api di lift bomba sana, anak-anak bomba tak tahu. You punya orang atasan di bawah kepimpinan Tuan Handam Tuan Handam, malu kah? Ini malu kerja malu betul? Ini kerja syaitan Yang tak tahu anak bomba main ingat sini semua baik lift bomba sana ada pintu rintangan api, masuk buka lift bomba, semua habis. Api terlalu main sebab tak ada anak adam bomba, dia tak tahu tak ada pintu rintangan api tau. Satu. Dua, kalau ni pegawai lah yang nak kawal ini malu, kalau you punya anak suatu hari jadi anggota bomba, cakaplah, katakan ini building sudah berlaku kebakaran after 20 years, dia tak tahu dia main, you sudah pension, you punya anak transfer main BM sini, Bukit Mertaja sini jadi anggota bomba, dia tak tahu after 20 years walaupun mungkin sudah mati, lepas itu dia main, kena habis. Saya fight for what? Saya fight for my country Malaysia. Saya fight for what? Saya fight for itu apa tahu? Nyawa anggota bomba yang main building ni kalau ada kecemasan, kebakaran besar-besaran. Saya fight for bomba lelang. Mereka tak tahu. Lasua sudah sampai tahap macam ni. Bila tak buat, kita komplain. Kita bukan nak gaduh dengan bomba. Buatlah. Ini buat you buat cerita soal habis. You tak mau buat. Lepas tu tulis laporan palsu. Dunia hari ini dia bukan dunia dulu orang bodoh-bodoh. Sini ada community, doktor, YB, Melayu juga. Ada India, ada Cina. You buat ini bodoh punya kerja. You ingat hantar saya pergi Tanjung Rambutan ini, you punya ini crony, wah takut. Saya lagi lawan. Saya fight for my country. Saya lawan atas nama Tuhan. Thank you. So tolong viral. Bomba buat plan palsu, bukan satu, semua. Ini bukti. Lepas tu Azam Baki tak berani siasat. Azam Baki kemungkinan besar pun terlibat dalam skandal ini. Ini saja. Kalau after 1 week SPRM tak main kita punya building, meeting dengan penduduk kami, JMB kami, ahli jawatan kuasa kami, ini bermakna SPRM dan pegawai sendiri melibatkan skandal ini, cover kesalahan jenayah Syarikat Pemaju Tan Sri Musa Hasan. Lagi tengok ini, bomba telah keluarkan notis berbahaya, 16 bahaya. Yang pemaju dan konsultan melanggar undang-undang. Section 10 ini
di Julai 22, 2019. Kalau dalam 60 hari transformer room ini tidak diperbaiki, after saya komplain dan mereka tak tahan, mereka mai sudah memberi arahan Julai 22, 60 hari. Tuan-tuan dan puan, hari ini sudah berapa? 29 Disember, 2 tahun lebih. Bukan 60 hari, jadi 2 tahun lebih. Bomba tak berani tangkap pemadu. Sila tengok video ini. Pemadu di meeting dengan kita. Pemadu meeting dengan penduduk. Dia challenge, dia sabar. Semua penguat kuasa tak berani tangkap dia. Kalau berani main tangkap dia. Iyo kami tangkap saya pun boleh. Jadi bypass concern all the authority like JKR, engineering department, building department, all the. Ini syaitan besar. Dia boleh kontrol SPRM, dia boleh kontrol PDRM, buat kerja kes palsu, dia boleh kontrol bomba, dia boleh kontrol DAP, kerajaan DAP, buat ini kapak palsu semua. Ini semua kerajaan DAP, kepimpinan Lee Kuan Yew, semua cover. This is the Malaysia today. Thank you. Table 2019 kami penduduk BNC Timur. Ini semua. Kita haraplah video ini semua penduduk rakyat Malaysia tolong walaikan disebabkan semasa CCC diluluskan pada tahun 2016 September. Kita mendapati bangunan kami, unit-unit rumah kami, unit-unit pejabat kami tidak langsung ada satu unit fire extinguisher dari tingkat 8 hingga 23 tingkat. Tidak ada fire door, red door, tidak ada alarm dan tidak ada sprinkler. Sekarang soalan macam ni, kenapa CCC boleh lulus betul? Sebab tu mesti ada sesuatu pihak yang mempunyai tanggungjawab sebagai arkitek Malaysia, arkitek yang lulus, engineer yang lulus, bomba pegawai yang lulus dan termasuk MPSP pegawai yang lulus telah salah guna kuasa dan kedudukan dan terdapat terlalu banyak itu kelulusan adalah bertentangan dengan UBBL 1984 dan juga bertentangan dengan undang-undang kecil NPSP. So kami berharap video ini yang penting empat pihak boleh nampak. First, kita berharap Tun Mahathir, Perdana Menteri yang berhormat, nampak sebab sebelum 509 Tun Mahathir sudah berjanji nak mendorong pemerintahan kleptokrasi. Tetapi sehingga hari ini kita sudah aduan demi aduan dibuat sebelum kerajaan lama dan sehingga kerajaan baru. Tetapi tidak ada tindakan yang wajar diambil untuk kepada pihak pegawai yang bersalah. So kita minta Tun Mahathir hulurkan bantuan kepada penduduk ini. Dan juga kita juga berharap sebab pemaju ini mengurusi dia adalah bekas Ketua Polis Negara Malaysia Tan Sri Musa Hassan. So saya tak tahu sama ada Tan Sri Musa Hassan tahukah syarikat beliau telah membuat satu bangunan yang berbahaya, telah memperjudikan penduduk di sini dan juga anak-anak kami dan ibu bapa kami dan keluarga kami dan juga 528 keluarga. So saya tentu agak Tan Sri Musa Hassan tidak tahu ini semua. Tan Sri Musa Hassan adalah polis yang bagus, yang mempunyai reputasi yang bagus dan kami berharap Tan Sri Musa Hassan menghulurkan bantuan tampil ke depan membantu kita ini semua. Dan pihak yang ketiga kita juga berharap Chow Kuan Yew dan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew pernah jumpa dengan kami semua dan berjanji akan menolong kami sebelum dia jadi kerajaan pusat. Dan selepas jadi kerajaan pusat, mereka langsung tidak mau tahu. Mereka berdiam diri dan membuat sehingga mereka menggugurkan itu salah 9 dan memperjudikan nyawa-nyawa kami dan juga menjadikan tapak kereta awan dijadikan tapak kereta individu. Dan ke pihak keempat, kita juga berharap Jabatan Bomba Malaysia Tun Handam
penggala Malaysia nampak dengar suara kami. Suara kami kita duduk dalam bangunan amat berbahaya di mana sehingga hari ini power loom betul. Power loom tidak ada sistem bomba. Kita buat aduan. Ini nyawa. Kita bukan binatang. Kita bukan haiwan. Nyawa kita penting ah. Anak kita penting ah. Sekiranya Tuan hanya berlaku kebakaran macam mana? Kalau power loom tak ada sistem bomba dan keadaan lebih teruk, sinema pun tak ada sistem bomba. Tetapi aduan demi aduan dibuat. Tuan Handam tidak mengambil ini sebagai satu perkara yang serius. Sebaliknya, Laspan melaporkan polis datang ke awal, betul? Betul! Macam mana orang yang buat aduan, you cakap kita fitnah. Tolong Tuan Handam sendiri main bangunan kami tengok. Dan ini kita tolong penduduk violakan sehingga mereka yang buat salah diambil tindakan yang sewajar. Dan hari ini adalah hari anti rasuah antara bangsa. Kami berdatang sini, kami berharap SPRM Malaysia, SPRM dunia, kita hulurkan bantuan siasat kenapa building ini boleh lulus tanpa ada sistem keselamatan bomba yang sempurna. Kenapa building ini boleh lulus? Jalan adalah 66 kaki, hanya 16 kaki. Kita harap Malaysia hari ini, kalau kita nak bertanding dengan dunia, kita mah ada satu kerajaan ikut law, bukan kerajaan yang tak ikut law. So, minta tolong, betul? Terima kasih. 講話啦。 我们sejak kita sudah menyerahkan itu surat aduan kepada SPRM lah untuk supaya siasat masalah-masalah Bukit Bertajam BS Timur. Terima kasih. Hari ini adalah hari anti rasuah yang diadakan di Pulau Pinang SPRM. Kami serahkan dan kami berharaplah tindakan undang-undang akan diambil dan disiasat. Kenapa CCC boleh diteruskan tanpa ada sistem keselamatan bomba yang sempurna. Terima kasih. 对。OK 啊，停啊，停啊。